المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. أما بعد، Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar, segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya salawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, diimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke malam ini. Justru perbanyakkan oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita memperbanyakkan selawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama dengan baginda Nabi yang mulia di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طيب, tuan-tuan sudah hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan izin kepada kita duduk dalam genggam takluk Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan pada malam ini buat julung kalinya selepas daripada 18 hari bulan Mac sampai malam ni. Ini dah masuk 5 Julai kan, awal Julai tu, jangan hujung boleh jatuh kan. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan perkara yang baru saya kita lalui ini, ia bukanlah satu benda yang tidak pernah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala tampilkan kepada kita sebegitu banyak pengkisahan cerita bagaimana perjalanan umat manusia yang hidup di dunia sedari daripada kaki pertama yang dijejakkan ke atas muka bumi Nabi Adam AS ini sampailah kepada kita pada hari ini. Dan dalam masa yang sama juga tuan-tuan sedang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, sampai ke 5 Julai ini bila mana kita sempat untuk berkomentar tentang COVID-19 Corona pada sekitar awal bulan Mac hari itu, dan kita meletakkan mungkin dia punya kesan, efek dan defek dia tidaklah sebegini rupa, tetapi Allah Maha Kaya. Allah meletakkan satu perkara yang luar daripada batas mampu untuk kita fikir. Bahkan ada di kalangan kita yang terkesan menerima berita berkenaan dengan kematian, dan Allah Subhanahu wa taala kalamkan dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua pengkisahan berkenaan dengan penciptaan maut dan juga haya. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, diciptakan kematian dan juga kehidupan itu tidak lain tidak bukan semata-mata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, nak tengok kita takat mana kita boleh buat benda yang paling baik kita boleh buat, nak tengok kita macam mana kita nak berhadapan dengan perkara yang sukar ini dengan nilai-nilai kebaikan. Pun begitu, baru menjelang PKPP, masih lagi dalam PKPP, sudah ada manusia-manusia yang meninggalkan
dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala meletakkan bahawasanya ada satu ketika Nabi Syuaib alaihi salam berkata kepada kaum dia berkenaan dengan bala bencana yang ditimpakan kepada Nabi yang hidup sezaman dengan Nabi Syuaib. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita pernah kongsikan berkenaan dengan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah datuk Nabi yang ke-31. Datuk Nabi yang ke-30 adalah Nabi Ismail, atas kepada Nabi Ismail Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam beberapa riwayat muktabar menyatakan dia hidup sezaman dengan Nabi Lut alaihissalam, dan dalam masa yang sama hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib kata dekat kaum dia, "Wahai kaumku, janganlah kamu memusuhiku. Sekiranya kamu masih lagi terus memusuhiku," kata Nabi Syuaib, "kamu pastinya akan ditimpakan bala bencana seperti mana yang ditimpakan kepada kaum Nuh dan juga kaum Hud dan kaum Lut yang ada dekat dengan kamu." Dan bila mana kita tadabbur ayat yang ke-94 ini dalam surah yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala bingkiskan kepada kita bagaimana mata pandang iman dalam perkara yang kita sedang hadapi, iaitu bala bencana. Antara kaedah untuk mengelakkan diri kita dihinggapi ataupun diziarahi oleh bencana adalah jangan pernah kita bermusuh dengan setiap satu inci hun pun perintah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang masih lagi meletakkan diri dia duduk dalam keadaan faham bermusuhan dengan perintah Allah, bala bencana yang sedang berlaku, yang sudah pun berlaku lama dulu, pasti akan hinggap dan bertapak di laman rumah dia sendiri. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat lihat, walaupun kita diberikan segala macam bentuk bencana yang sebegini rupa, masih ada di kalangan keliling kelalang kita yang berani bersuara mengatakan ini adalah satu benda yang tidak ada kena mengena dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal'ayazubillah. Sebab tu sampai ke hari ni 5 Julai, secara overview kita kata pandang dia punya lapangan ini, ada 3 kelompok manusia Muslim yang ada di kalangan kita selepas daripada peristiwa COVID-19. Yang pertama, yang mana yang kita dapat ada dan yang kita dapat lihat pada hari ini, datang ke masjid, dia tetap juga memenuhkan ruang masjid untuk salat, dia ambil peluang, dia ambil ruang untuk masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, iktikaf, dalam masa yang sama untuk duduk dalam taman syurga. Dan golongan-golongan ini tak ada masalah, sebab di belakangnya tersandar kuat dalil-dalil daripada umara dan juga ulama. Sebab kita tetap juga pasti dan yakin wa ulil amri minkum, ada kesan baiknya pada kita. Sebab yang ni, yang pertama, golongan ini sami'na wa ata'na, insya-Allah. Golongan yang kedua, sampai ke hari ni dia tak mau jejakkan kaki ke masjid, sedangkan dulu dia mai. Yang mai lepas pada Covid ni dia tak mai. Tanya pasal apa? Terutamanya salat Jumaat. Dia kata tak sah, sebab nombor 1 dulu bilangan 12 orang. Lepas tu lah 40, lepas tu kena adjust pula, bubuh stretching kiri kanan, tak pergi duduk dekat, kan? Lepas tu bila mana dah boleh penuh pula, kena duduk dalam ruang penuh masjidnya. Kalau luar pada tu tak boleh. Dan dia mengatakan dan rasa pada dia ini adalah satu benda yang termasuk dalam fitnah Dajjal dan sebagainya. Ada, kita jumpa beberapa orang, bahkan sampai ke tahap dia mai, dia cerita pun, dia bagi pencerahan pun, dia kata ini adalah fitnah Dajjal. Dan kita pun bersetuju dan kita akur dengan pandangan dan juga pendapat itu. Sebab dalam beberapa detik waktu sempena semasa kita berada dalam PKP, tak silap masa PKPB nak menuju kepada Hari Raya, isu berkenaan dengan dukhan, kalau tuan-tuan perasan, satu benda yang direnovasi, yang diubah suai daripada mesej yang ditularkan pada tahun 2011, kemudian digarap dengan bahasa baru pada tahun 2015,
Kemudian ditambah lagi dia punya rempah ratusnya muncul pada tahun 2018 dan juga 2019, dan tahun ni dia tetap juga mendapat tempat di hati rakyat umat Islam, sehingga ditularkan dan menyatakan 15 Ramadan yang baru-baru ini adanya hentaman meteor ke atas bumi dan akan menyebabkan dukhan. Secara saintifik kajian itu, 3 hari sebelum 15 Ramadan memang ada meteor yang melalui orbit bumi, memang ada. Tapi dia tak ada kena-mengena, dia pun tak ada nak singgah dia maju ke apa western bah, dia tak mai. Dia terus lalu lah. Cuma pengorbitan itu memang termasuk dalam lengkungan orbit bumi 3 hari sebelum tu. Lepas tu mai pula kat kita duk hantar mesej malam tu, pakat duk nganga, duk tunggu pasal nanti akan keluar suara yang keras. Suara pak mentua dia kan. Suara yang keras yang mana? Dia kata akan dengar jeritan yang kuat dan sebagainya. Dan benda tu mengaburi 1001 masyarakat yang ada di Malaysia, sehingga main hantar dekat kita WhatsApp, betul ke ni? Kita kata benda ni simple. Dukhan ni bila mana dia nak mai ke, dia tak mai ke, yang tu dia punya, saya tak kata tuan-tuan yang kata, dia punya pasal kan. Dia nak mai bila semua terletak dan termaktub dalam takluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja kita bukan duk tunggu, duk duk buat kepala, duk canggung, duk panggung, duk tunggu tengok bila nak turun, tak ada. Takkan nak selfie kot dukhan mai. Dan nilai orang iman selalu yang kita sebut, dia banyakkan amal, tinggalkan ramal. Tapi kita banyak duk buat ramai, hak ni yang masalah. Sebab itu bila sebut berkenaan dukhan, benda tu juga menjadi satu benda yang mewarnai perjalanan PKP sepanjang COVID-19 itu. Dan kita tidak ada ruang untuk buat pencerahan melainkan dalam lapangan live. Kalau yang mana ada FB lah, yang duduk belakang, duk gulung merosok, duk bubuh curut cap burung, lepas tu dia nak buka FB bah, dia tak beg kupitan jebak, dia tak kan. Dan orang-orang yang luar daripada capaian tak mampu untuk mendapat benda tersebut dan berita tersebut. Sebab itu bila sebut berkenaan perkara ni tuan-tuan, nampak remeh, tetapi ia sebenarnya menggoncang dan melakukan pelencongan akidah, yang mana akan menyebabkan kita akan jadi orang yang duduk dalam keadaan menduakan ataupun menyatakan ada lagi kekuatan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wal a'yazubillah. Sebab itu golongan yang kedua ni kita kena jaga dan kita kena pedar tuan-tuan. Sebab dia main dalam konsep faham, bila main berkenaan dengan dukhan dan sebagainya, dia akan cerita pasal akhir umat akhir zaman, manusia akan menuju kehancuran dan sebagainya. Sebab tu di dunia sekarang ini dia ada 3 kelompok, dan benda ni selalu kita kongsikan dengan tuan-tuan. Nombor 1 yang percaya berlakunya hari kiamat dan tahu akan turunnya Nabi Isa, tahu akan munculnya Imam Mahdi, dan mereka adalah orang beriman, iaitu orang Islam. Yang kedua, golongan yang tidak beriman dengan Al-Quran, tetapi mereka mempercayai akan turunnya Nabi Isa sebagai the savior, penyelamat. Dan mereka ini adalah orang yang senantiasa rasa mereka duduk di jalan yang benar. Dan kalau kelompok itu pada hari ini kita dapat tengok kelompok-kelompok daripada puak Nasara, iaitu orang-orang daripada geng-geng evangelis dan sebagainya. Muncul yang ketiga, golongan yang ketiga ni pun ada juga. Dan anak-anak muda dia seronok untuk tengok golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ni golongan yang mana? Golongan yang ketiga adalah golongan yang percaya Nabi Isa akan turun. Dia tahu bumi ini akan hancur, dan dia memasukkan diri dia dalam kelompok penyembah-penyembah syaitan. Mereka dikenali sebagai Antichrist. Mereka adalah penyembah Lucifer. Mereka adalah yang digolongkan kononnya so-called as Freemason, Illumination dan sebagainya. Dan dalam ruang kita sebut berkenaan COVID ini, ia adalah rantaian daripada capaian pihak yang ketiga ini. Mereka juga menyatakan, iaitu golongan yang pengikut Dajjal, dia nak mengurangkan populasi masyarakat bumi. Macam mana mereka buat? Nombor 1, mereka buat guna kaedah jajah dan jarah. Yang ini juga saya pernah kongsikan dengan tuan-tuan. Mereka akan menjajah mana-mana negara, kemudian mereka akan membunuh orang-orang yang ada di sana untuk mengurangkan populasi. Kita ada something 8 bilion macam tu. Orang Islam 1.8, orang Kristian 2.2 lebih kurang. Lebih dia adalah agama-agama lain. So mereka punya target untuk mengurangkan. Cara mengurangkan adalah dengan menjajah dan menjarah.
Mereka melakukan pembunuhan beramai-ramai. Sejak daripada bila? Selepas daripada kejatuhan Empire Islam yang terkuat. Kalau kata ikut balik dalam kaedah history ataupun sejarah, dia beritahu dekat situ paling awal mereka buat adalah pembunuhan beramai-ramai selepas jatuhnya kerajaan Islam Sepanyol, Andalusia. Dan kita dapat lihat sendiri bagaimana mereka masuk ke tanah besar Amerika, membunuh orang-orang yang duduk di sana. Ibnu Battuta dalam catatan dia menyatakan bahawasanya aku lihat ada orang yang duduk di benua Amerika ini, dia tak sebut benua Amerika tapi dia cuma abang orang yang duduk di negara tu, di tempat tu, mereka adalah orang yang berkulit merah dan muka mereka diconteng, kepala mereka diletakkan bulu-bulu burung yang besar. Orang putih panggil the Red Indian, kita panggil India merah. Jangan duk panggil India merah, marah lah kan, Red Indian. Dan Red Indian pula pada masa tu disebutkan juga dalam catatan kelompok Kristian ada dua kelompok besar. Nombor satu kelompok Red Indian tu sendiri, Apache. Yang kedua adalah pengikut Syekh Roqi yang pernah saya kongsikan dengan tuan-tuan. Syekh Roqi juga adalah orang yang mendiami kawasan tersebut, dan dua-dua puak ni tadi dibunuh. Syekh Roqi, pernah dengar Syekh Roqi? Kalau ikut dalam bahasa buku Cherokee, Cheroke. Itu kita tahu lah kan, tapi nama asal dia daripada Syekh Roqi. Dan sebab itu bila sebut kata jajah dan jarah, mereka buat daripada awal lagi sampailah ke zaman kita adanya pembunuhan beramai-ramai di Bosnia Herzegovina. Dan benda ni adalah meliputi elemen-elemen utama dalam bab jajah dan jarah untuk mengurangkan populasi masyarakat dunia. Dan benda tu berterusan, Sultan Thailand, di Myanmar, Rakhine dan sebagainya. Yang kedua, mereka memperkenalkan kaedah biokimia, senjata biokimia, iaitu serang dengan senjata yang memang bahan kimia, ataupun yang satu lagi adalah dengan mencetuskan penyakit berwabak yang kita duk ada ni lah. Ni yang saya beritahu ni pendapat golongan yang ketiga ni. Dan golongan inilah yang menyatakan bahawasanya penyakit-penyakit ini datang daripada kelompok-kelompok ini. Dan bila kita pula duk faham cerita lagu tu dan kita meninggalkan setiap satu firman Allah Subhanahu wa taala, maka mengganggu akidah kita. Allah Taala sebut qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Dan kita kena tahu semuanya ada dalam jajah takluk Allah Subhanahu wa taala. Even kalau kata mereka berkumpul, berkomplot 100 buah negara sekalipun nak menghancurkan satu-satu negara, tanpa dengan izin Allah benda tu tak jadi. Tanpa dengan izin Allah benda tu tak jadi. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dikatakan oleh para ulama, didaftarkan sebagai doa bulan Safar, Allahumma la tayra ila tayruka wa la khaira ila khairuka wa la ilaha ghairuka. Kata Nabi SAW, tidak ada kesialan melainkan kesialan itu daripada Engkau ya Allah, kemalangan itu juga daripada Engkau ya Allah, sakit itu juga daripada Engkau ya Allah, bala bencana itu juga daripada Engkau ya Allah, dan tidak ada kebaikan wala khaira illa khairuka, dan tidak ada kebaikan melainkan kebaikan juga daripada Engkau ya Allah, dan sesungguhnya Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Rabb yang memegang dan juga menggenggam takluk, tadbir urusan setiap makhluk. Dan sebab itu kita nak kena bagi jelas dalam posisi kita nak dudukkan diri kita di mana, dan jangan kita mudah sangat terpedaya ataupun melencong memahami konsep sedemikian, dan akhirnya kita mengatakan benda ni semua adalah proksi daripada Dajjal semata-mata, dan kita tidak berikhtiar untuk melakukan satu usaha mengelakkan wabak ataupun bencana ini lebih menular. Baik. Dalam masa yang sama, golongan yang ketiga daripada awal tadi, nombor satu yang duk mai tak ada masalah, yang nombor dua dia tak mai pasal macam ni, nombor tiga punya geng masjid PKP ke, masjid PKPB ke, masjid PKPP ke, masjid PKPK ke, masjid PK lah sendiri ke, dia tobat, dia mai pun nak kan. Masjid penuh pun dia tak mai, masjid tak penuh pun dia tak mai, masjid tutup pun dia tak mai, masjid tak tutup pun dia tak mai. Dan kita pula respon kita macam mana? Jangan duk pi update dalam status. Dulu masa PKP 1 itu, abang kata nak main masjid, ni dah
berapa hari masjid buka tak nampak muka pun, tuan-tuan, ini bukan kaedah dakwah, tuan. Ini bukan kaedah dakwah, ini dakwah. You know, dakwah, dak tu gelap, war tu perang, perang gelap benda ni. Jangan kita menitikkan titis-titis permusuhan, sedangkan kita tahu mereka yang tidak hadir pada malam ini juga dalam genggam takluk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita boleh main ni bukan pasal kita bagus, yang kita boleh main ni bukan pasal kita cakap, yang kita boleh main ni bukan pasal kita ada masa, tetapi Allah yang takdir izinkan untuk kita main. Dan benda ni yang kita nak kena perbetul balik supaya bencana ni boleh diangkat terus lagu tu lah. Sebab orang kata kutih tok buang, tapi kita ada buang tu kutih masuk balik. Hak kita ni dah habis dah, dia habis main dia kali tengok belakang, sembang masjid tak penuh apa tu kak, sembang kari dia kata. Apa benda ni? Tak mana punya kita punya nilai. Kata kita ni khairul ummah, kata kita ni adalah sebaik-baik umat. Tak mana kata sebaik-baik umat, tetapi kita duduk dalam keadaan masih lagi bermusuhan dalam gelap. Dan benda ni tak boleh ada di kalangan masyarakat umat yang terbaik, iaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, dan hadis ini diselitkan dalam kitab Fathur Rabbani fi Tartib Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani dalam bab Kitabul Waba, cerita berkenaan dengan wabak, dia itu penyakit. Apa yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah, wa laysa min 'abdin yaqta'una ta'una fihi wa yamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban. Kata Nabi SAW, tidaklah ada di kalangan hamba-Ku, hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana menghadapi dugaan penyakit, dekat sini rujuk kepada ta'un, yang mana dia tetap juga diam, duduk menetap di negeri dia tanpa dia keluar, dan dalam masa yang sama yang luar pun tak masuk ke dalam. Dalam masa yang sama, kata Nabi SAW, dia duduk dalam keadaan sabiran muhtasiban, bukan takat dia sabar duduk diam, tetapi juga muhtasiban, hisab, muhasabah diri. Rupa-rupanya bala bencana yang jadi kat kita ni, nombor satu, dia nak ajak kita supaya kita sabar. Sabar macam mana ni? Sabar dalam menerima ketentuan Allah. Macam mana Allah Ta'ala bagi kita sabar? Allah Ta'ala dudukkan kita dalam keadaan tidak boleh bergerak ke mana-mana. Pun begitu, wallahi kita patut bersyukur, sebab kita bukanlah di lockdownkan seperti mana Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan nun. Perut ikan nun, ikan nun pun tadi ada juga capaian mengatakan macam ikan paus, sebab antara gelaran kepada Nabi SAW adalah sahibul haut. Nabi Yunus AS dapat gelaran sebagai sahibul haut, iaitu ketua kepada ikan paus, haut. Tapi dalam satu lagi dapatan menunjukkan ikan nun bukan bentuknya seperti ikan paus, dia kurang lebih ikan lepiak juga, macam ikan nak kata bawai tak bawai. Yang ni orang kata kita nun bah, qaf pun tak kenal. Kan? Bukan kata ikan nun, ikan qaf pun belum tentu. Ikan sebelah pun puan duk tepuk di dengan toki jual tu. Ni ikan sebelah ke ikan dua belah? Dia kata anak sebelah ke anak semua? Tak, saya nak ikan sebelah. Kawan tu kerap pergi sebelah. Dia kata bukan ikan sebelah ni, ikan sebelah tu. Bagi sebelah pun dia tahu. Kan? So bila sebut berkenaan dengan lockdown ini, kita tak sampai tahap tu, tuan-tuan. Tak tahu kot tuan-tuan kena tahu. Hak yang kena lockdown ni selalunya orang menikah lah. Saya kena lockdown lama dah, Zat. Lepas menikah tahun 2006 itu sampai lah lockdown. Member je panggil minum depan rumah pun dia tak bagi, dia takut nyamuk. Bini tak suka kena ketik nyamuk, dia Lockdown kita tak teruk macam tu, tuan-tuan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam pengkisah Nabi Yunus alaihissalam, dalam kekuatan yang masih ada, iman yang masih kental dan tebal, kalam yang terucap, kalam yang terungkap adalah la ilaha illa anta. Di hujung ini yang paling besar, subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Benda ni jadi ni bukan pasal apa, tetapi disebabkan oleh aku ni zalim. Aku ni duduk dalam keadaan jauh daripada adil. Aku ni duduk dalam keadaan masih lagi bersangka buruk pada orang. Aku ni masih duduk dalam keadaan bermusuh dengan orang. Jiran mana yang aku tak kata, depan belakang kiri kanan, duduk flat atas bawah, dia kata habis.
pasal dia duk rasa kata benda tu adalah benda yang didatangkan, dikhanakan oleh sifat buruk, keji yang ada pada diri dia. Cuba kita banding dengan kita. Mula-mula jadi tu dia punya muka tibai orang Cina, makan bewak, makan kelawak macam-macam. Tentu tak ada nak order mi ramen, tentu dah kena lockdown dalam Malaysia, punggah. Lepas pula jengui pula selu-selu, lepas kata hampa makan kelawak ke? Kan? Hampa pun makan bewak ke? No, pakai bewak habis. Sebab tu kita sebutkan, bila mana kita diberikan ruang berhadapan dengan wabak, kata Allah, kata Nabi SAW, kekal dalam keadaan sabiran. Nabi tak sebut sabr, tapi Nabi sebut sabiran. Ada alif ziyadah di belakang, tanwin kita baca dengan nun, sabiran, maksudnya sabar di dalam sabar. Boleh faham? Boleh faham tuan? Duk usia semacam dia cekin ke apa? Sabar di dalam sabar, bukan takat sabar, tetapi di dalam sabar. Sabar dalam melakukan ketaatan ketika lockdown, sabar dalam berikhtiar macam mana nak meneruskan kehidupan. Macam kita boleh duduk sembang lagi, kita boleh duduk keluar lagi, kita boleh duduk kerja lagi. Sebahagian kawan kita tak boleh nak buat apa dah, dia lockdown terus. Ada lock, dia tak down mana. Ada yang lock down terus, rapat terus, ranap, menyungkuk kawan tu. Nak panggung pun tak boleh dah, dia kata. Anak-anak pun tak boleh dah. Ni sekolah buka, PKP itu duk jamu macam-macam, anak pula pakai baju tak celui ya. Nak kena beli baju lem pula Ustaz. Punggah. Masa ni orang yang ada kelebihan harta, gunakan. Sebab antara benda yang boleh mengelakkan bencana adalah dengan kita memperbanyakkan sedekah. Kita memperbanyakkan sedekah. Jangan tunggu pergi cari. Mana nak tahu kok boleh dapat pula ebit liu seorang daripada bagai nyok ke. Allah sayang kita kan. Kan? Mana nak tahu kok ada di kalangan kita. Bahkan lebih utama, kita mengetuk nama kita ini disampaikan sampai ke iliyin, langit ketujuh. Manusia satu habuk pun tak tahu kita ni ada buat bantuan dan sebagainya. Itu kalau kita mampu. Kalau tak ada pun mula bila. Ya, takat kita nak bagi kasut sepasang, jangan bagi sebelah nah ya. Buat sikit-sikit tapi beli sebelah-sebelah, tak jual kawan tu. Dah lah kasut sepak, yang beli pun sepak ke, punggah. Kan kita belilah takat mana mampu kasut ke baju barang selai dua berkat kawan-kawan kita, adik-beradik kita yang ada anak mungkin tak mampu nak mendapat pakaian baru. Dan bila mana kita sabar, dalam sabar dia mengajak kita bahawasanya bila berhadapan dengan ujian bala bencana, pastinya benda ni akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu setiap musibah kata Allah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan balik juga kepada Allah. Sebab Allah adalah sebaik-baik tempat pengembalian. An-nusyur, al-masir, raji'un. Nah, sebab itu bila sebut berkenaan dengan sabiran, kata Nabi SAW, orang yang berhadapan dengan wabak, nombor satu kena belajar sabar. Kena sabar. Mulut jangan capui, mata jangan cengkuai, kan? Duk usah orang pula, duk tusah kot ni, usah kot ni, duk tak puas hati sana, tak puas hati sini, duk compare. Sebab tu kita beritahu dalam bab rezeki jangan ada dua si. Satu compare, yang kedua komplain. Dalam bab rezeki jangan compare dengan orang. Rezeki kita tak sama. Terang kencing manis pun ubat tak sama balong. Betul tak? Kita pergi beratok 3 orang, bukan kita lah, wal'ayazubillah, bukan orang bagai nyok ni keragua. Pergi klinik beratok 3 orang kena kencing manis. Hak dia ni dos lain, kan? Hak ni dos mungkin lepas makan 4 biji, hak ni dos lepas makan 2 biji. Yang nu insulin terus. Tiba-tiba nak pakai kawan nu punya penyakit sama, dah tak sama. Sebab tu kalau kata bab rezeki jangan kita compare. Yang kedua jangan komplain. Banyak ke, sikit ke, makan. Masa kita tak ada apa, boleh dapat makan, makan. Ada orang yang tak makan langsung. Ada setengah orang makan lalu. Kita ni jenis makan tak lalu. Kalau jenis makan lalu nu hospital, dia makan lalu kok tiup. Hak tu makan lalu. Kita ni makan tak lalu, kita makan suap, kan? Bukan makan suap bawah meja no tak. Kita makan boleh duduk suap. Sebab itu bila sebut berkenaan dengan rezeki, jangan komplain, jangan compare. Dan setiap kali kita komplain, benda yang kita komplain tu tadi akan dijauhkan pada kita, dijauhkan pada kita, dijauhkan pada kita. Nah, kemudian kata Nabi SAW, muhtasiban, orang yang duduk dalam keadaan menghadapi bala, bencana, wabak, penyakit dan sebagainya, dia sabar, kemudian dia muhtasiban. Dia bukan takat ihtisab, dia bukan takat hisaban, tetapi muhtasiban.
menjadikan diri dia sebagai titik tumpu untuk dimuhasabahkan. Boleh faham tuan-tuan? Yang diceknya setiap hari bila mana berhadapan dengan bala bencana, aku ni tak mana lagi tak betul. Solat aku ke, puasa aku ke, pakaian aku ke, zikir aku ke, bacaan Al-Quran aku ke, sedekah aku ke, dicek satu demi satu demi satu. Nafkah aku ke, sumber datangnya wang ke dalam keluarga aku ke, semua dia cek satu-satu. Dan dia tak meletakkan yang ni pasal pokok ni, yang ni pasal pokok ni. Tidak. Sebab dia menjadi orang yang senantiasa mereflect diri. Dia cuba koreksi, memperbetulkan diri dia. Betul tak betul aku ni. Dan bila mana ada ruang yang kosong macam tu tuan-tuan, ulama dulu bila kena lockdown boleh buat kitab, boleh tulis kitab. Kita tak habis-habis kitab 52 tu kan. Hak tu ada ulang. Tapi ada kawan saya baru ni, dia kata masa PKP dia beli tanah banyak. Lepas beli tanah, lepas tu dia buat rumah, lepas tu dia buat hotel. Lepas tu dia kalah dia main monopoli kan. Dia kata PKP buang masa banyak, main monopoli dengan anak-anak. Tu jenis mangkang ubi juga. Jangan buat panggil aku tu. Maksud dia bila kita duduk dalam keadaan lockdown, kita muhasabah diri, kita kena recheck balik. Tak mana sumber yang kita guna. Mungkin ada benda. Sebab orang yang beriman dia tidak pernah menunjukkan kesalahan itu jatuh pada orang, melainkan dia nampak salah tu juga datang daripada dia. Kemudian dalam sambungan hadis yang sama, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wa ya'lamu anna lahu lam yusibhu illa ma kataballahu lahu. Dan dia mengetahui bahawasanya setiap benda ini terjadi adalah disebabkan oleh ketentuan yang telah pun Allah Ta'ala tuliskan. Benda ni tak jadi tuan-tuan kalau kata Allah Ta'ala tak tulis, tetapi disebabkan telah pun termaktub, maka benda ni jadi. Dan kita berpeluang untuk melihat. Jangan jadi orang yang satu lagi, termasuk juga dalam kelompok konspirasi. Dia kata benda ni jadi setiap 100 tahun. Dulu tu 18 jadilah. Lepas tu jadi pula tahun 19 Spanish flu. Kan? Ada kemangkatan juga daripada keturunan Kesultanan Islam Perak tahun 1919 Spanish flu. Lepas 1919, lepas 1920. So 20 dia kena kapit 2020. Lepas ni dia duk kira, lepas ni jadi tahu bila? Tahun 21. Hak ni mau dapat awin dalam kolah 4 kali baru dia lega. Jangan duduk dalam keadaan yang ramal. Golongan kahin, Nabi SAW menyatakan tidak boleh percaya kepada golongan raf, kahin, tak boleh percaya. Jangan pernah kita mempercayai apa yang disampaikan dan berkira-kira. Jenis ni dia number dia cakap bawa ni. Nombor dia pandai kilas dia duk fikir 20-20 jadi, lepas tu nanti 21-21, lepas 21-21 tahun 22-22, lepas tu tahun 23-23 dia duk ulang hak tu. Dia duk letak pemahaman dia 100 tahun. Sama jugalah dengan teori-teori yang duk ada. Mana-mana teori, sebab tu selalu teori ni lepas akan ikat dengan belakang konspirasi. Dia akan ikat macam tu je, pasal dia terlampau nak menunjukkan adanya kebetulan. Sedangkan dalam Islam tidak ada kebetulan, melainkan semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam hadis yang selalu kita kongsikan dengan tuan-tuan, hadis Jibril yang panjang berkenaan dengan iman, Islam, ihsan. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairi wasyarri minallah. Al qadri khair wasyarr minallah. Benda baik, benda buruk semua mai daripada Allah. Tak ada teori-teori. Habis tu Ustaz lebih kurang sama ada punya ni. Ya, teori itu yang duk pulun ikut. Tapi benda ni termaktub dalam urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarkan diri kita daripada kepompong faham macam tu. Kalau kata kita baca, kita duk puati dan kita masih ingat semua ni datang dari Allah, cantik. Tapi kalau kata kita duk puati, lepas tu obses, lepas tu kita mula duk trauma benda-benda berkaitan dengan kebetulan-kebetulan ini, maka benda tu akan memberikan bahaya kepada kita punya akidah. Dan disebutkan, kata Nabi SAW di hujung hadis tersebut, illa kana lahu misla ajri syahid. Dan barang siapa yang sabar, dia bermuhasabah, kemudian dia tahu semua benda ni datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Allah juga lah idfa'lan, Allah Ta'ala yang akan mengelakkan, mengangkatkan wabak dan balak ini. Maka golongan ini sekiranya berhadapan dengan malakul maut, dia berhadapan dengan kematian, apa kata Nabi? Golongan ini mendapat pahala seperti mana orang yang mati syahid. Dan ini adalah satu ajrun kabir, ajrun azim, satu ganjaran yang cukup besar yang kita nak kena faham.
Dan bukan takat kalau tak mati Ustaz dapat pahala. Sebagian ulama kata kalau tak mati dapat pahala. Selama mana kita memegang pada 3 elemen utama berhadapan dengan wabak. Nombor 1 sabar, nombor 2 muhasabah diri, nombor 3 tahu benda ni semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebab itu tuan-tuan sidang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Dalam perjalanan berkenaan dengan pengkisahan wabak dan sebagainya, dicatatkan juga dalam sejarah Mekah Al-Mukarramah, Madinatul Munawwarah pernah ditutup lebih daripada puluhan kali. Ada dalam satu catatan disebut 40 kali, bahkan lebih ditutup, dengan ada isu pengebomannya, ada isu banjirnya, ada isu wabak dan sebagainya. Bahkan ketika mana Nabi SAW dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Abu Usaib radhiyallahu an, Abu Usaib mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril alaihi salam bil huma wat ta'un. Kata Nabi SAW, telah datang kepada aku Jibril menceritakan kepada aku tentang demam huma, demam panas, demam yang berjangkit, dan juga ta'un, demam dan juga ta'un. Kemudian kata Nabi SAW, fa absakatil huma fil Madinah wa nushratut ta'un fi Syam. Terjadinya demam panas yang berwabak ini di Madinah dan terjadinya wabak ta'un di Syam. Syam pada hari ini yang selalu kita pesan dekat tuan-tuan, 4 negara: Palestin, Jordan, Lebanon, Syria. 4 buah negara. Dan benda ni tak berlaku. Sebagian ulama sirah mengatakan benda ni tak berlaku di zaman Nabi, tetapi Nabi bagi tahu khabar kepada sahabat. Benda ni berlaku dalam satu catatan adalah ketika mana zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, kurang lebih 8 tahun, iaitu pada sekitar 18 Hijriah. Pada masa itu berlakunya wabak di Syam, wabak ta'un. Dan benda ni berlaku atas asas dalil kuat daripada Nabi SAW. Sebab Nabi dah khabarkan, Nabi dah beritahu dah akan jadi ta'un, akan jadi demam di Madinah, dan ta'un berlaku di Syam. Dan bila mai penyakit ta'un di Syam, maka berkolaborasi, menggembling tenaga. Masa tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an adalah khalifah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an adalah mufti pada masa tu. Ada dalam masa yang sama Amr bin As. Kemudian dalam masa yang sama juga ada Abdurrahman bin Auf. Maka dikumpulkan sahabat-sahabat yang ada untuk mencari titik penyelesaian. Sebab wabak ni dah berlaku, macam mana nak buat? Dalam catatan disebutkan ini dimulakan dengan kaedah social distancing, penjarakan sosial. Bukan penjarakan sosial, penjarakan sosial, dia jauhkan. Siapa yang disebut dalam catatan yang terawal disebutkan adalah datang daripada Amr bin As radhiyallahu an. Iaitu disebutkan, kata Amr bin As radhiyallahu an dalam catatan yang disebutkan itu, fatafarraqu fi syu'ab wa fi awliya. Dan dipisah-pisahkan kumpulan-kumpulan, kelompok-kelompok. Kalau boleh tarik sampailah ke lembah pun tak ada masalah, asalkan berjauhan. Orang yang terkena, yang infect, mereka diletakkan dalam satu kawasan, yang tak kena lagi penyakit tersebut diletakkan dalam satu kawasan, supaya benda tu tadi tidak merebak. Dan dalam kalam lain menyebutkan penyakit berjangkit ini umpama api yang menyambar kayu. Kalau dia duduk dekat-dekat, nanti dia akan mudah terbakar, tapi kalau dijauhkan dia jadi susah. Sebab itu bila sebut berkenaan perkara yang sedang kita lalui pada hari ini, telah pun dilakukan oleh golongan-golongan yang terawal dalam Islam, iaitu di zaman para sahabat. Dan kita pada hari ini mengambil selok-belok kebaikan yang ditinggalkan oleh para sahabat, tabi'in dan juga tabi'in sekalian. Sebab itu bila sebut berkenaan benda yang sama, jangan kita pernah rasa risau selagi mana kita masih lagi mencari jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Kerana itu dalam bab wabak dan juga bencana ini, antara benda yang paling besar adalah bila mana kita faham bala dan juga bencana ini berlaku, dan dia menambahkan rasa takut kita, gentar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah benda yang baik. Tapi kalau kata wabak ni berlaku, kita jadi lagi tak tahuan,
kita lagi tak kenal Tuhan, kita jadi orang yang senantiasa nak berlawan, kita jadi orang yang senantiasa menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak bala macam mana lagi? Kita semua nak bala yang macam mana lagi? Kalau macam ni pun tak boleh nak buatkan kita jadi umat yang baik, orang Islam yang benar-benar beriman. Wabak yang macam ni pun tak boleh lagi nak meleraikan persengketaan permusuhan sesama Islam. Wabak yang macam ni pun tak mampu lagi untuk menjadi iktibar besar untuk kita membangunkan umat Islam. Tuan-tuan tunggu wabak yang macam mana lagi? Hak jenis jatuh gajah seketui-seketui teh pala baru nak taubat lahum kot. Sampai kena teruk baru kita nak tersedak kot. Cukup-cukup lah. Kita minta moga-moga wabak ini adalah wabak yang memberikan pengajaran besar pada kita. Aku tidak akan pernah meninggalkan saudara se-Islam kau. Aku tidak akan pernah meninggalkan semua jemaah yang ada di masjid yang pernah aku hadiri. Aku tidak akan pernah meninggalkan sahabat-sahabatku yang duduk dalam keadaan melakukan ketaatan pada Allah. Yang masih lagi belum, kita kena kuatkan semangat untuk berdoa. Hilangkan rasa hasad, dengki pada hati. Moga-moga capaian hati kita ni bila mana kita lantunkan doa sampai dekat orang tu tadi. Sebab kita tahu, kita bukan tak tahu, mengaji cerdik lebih lah, bukan mengaji kuih. Kita tahu kata doa sahabat kepada sahabat dalam keadaan sahabat dia tak tahu, doa tu termasuk dalam doa mustajab. Tidak ada hijab, Allah Ta'ala akan makbulkan. Tapi berapa ramai yang sanggup berperanan untuk mendoakan saudara dia yang tak mai, untuk menunaikan salat di masjid, untuk menutup aurat, untuk melakukan puasa malam bulan Ramadan baru-baru ni, untuk senantiasa menyambung silaturahim dan sebagainya. Sebab tu kalau kita masih lagi duduk dalam kelompok manusia yang sampai 5 Julai ni duk memutuskan silaturahim, bala bencana ini masih lagi akan tidak meninggalkan kita. Kalau kita masih lagi duduk dalam keadaan bersangka buruk sesama kita, terutamanya orang yang Islam, orang yang iman, selama itulah wabak dan bala bencana ini tidak akan meninggalkan kita. Selama mana kita masih lagi senantiasa mengumpat, mencaci, mengeji di kalangan masyarakat umat sesama kita, selama itulah bala bencana ini tidak akan meninggalkan kita. Dan kita kena usaha, moga-moga kita duduk dalam keadaan yang senantiasa berdiri pada titik iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sambil kita memperbetulkan segala benda yang kita buat mungkin tak kena dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan sedang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, antara yang kita nak kena tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala firmankan berkenaan penyakit banyak kali. Dalam beberapa dapatan, antara yang ulama sebut, paling tidak disebutkan 30 kali perkataan penyakit dalam Quran. Dan bila sebut perkataan penyakit dalam Quran diulang sebanyak 30 kali, sebahagian besar daripada penyakit-penyakit itu adalah merujuk kepada penyakit hati dalam, penyakit batin. Seawal-awal perkataan penyakit kita akan jumpa dalam surah yang kedua, surah Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kata Allah, penyakit yang mula-mula kita akan jumpa dalam Quran kalau kita buka masa, Allah Ta'ala beritahu dah, fi qulubihim, dalam hati mereka ada penyakit. Yang mana penyakit ni tadi automatik dia akan bertambah. Dia akan bertambah. Asas pada penyakit tu boleh bertambah macam mana? Bila mana lentur dan lunturnya iman seseorang kepada Allah SWT. Satu-satu orang yang dia kata betul ni, benda ni penyakit ni mai pada Allah. Lepas tu dia tengok dia kata dak, orang yang cipta, orang yang spread, ada satu makmar rahsia dekat Wuhan, lepas tu depa spread benda ni pergi kat Hubei adalah hub pangkalan, kemudian disebarkan dan sebagainya. Dia duk faham lagu tu saja dan tak ikat balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka golongan ni tadi Allah Taala kata apa? Akan ditambahkan lagi penyakit dalam dia. Pasal apa? Sebab iman dia mula goncang, dia buka ruang. Kalau kita bubuh rasuk dekat tiang, kalau kata dia ada ruang, kita kena bubuh baji. Betul? Baji, sini panggil baji, bukan baja. Baji Kalau kata kita nak bubuh pelapik dan sebagainya, tak boleh. Kita bubuh rasuk, lepas tu kita ada lubang, kita akan bubuh baji, bagi ketat. Supaya bila mana ketat sendat, kita akan duduk dalam keadaan faham macam tu, tolak tak jatuh dah. Orang mai pilih habaq macam mana pun, benda ni mai pada Allah, akan balik kepada Allah. Dah, benda ni mai daripada benda macam ni. Wallahiazzab. Tak mau. Anak-anak muda banyak
terpengaruh. Yang anak-anak muda purba pun ada juga yang cuba-cuba nak jadi faham lagu tu, pun kita risau. Sebab tu kalau orang nak tengok balik penyakit ini, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, memang penyakit yang banyak adalah penyakit hati. Kemudian sebahagian yang lain adalah penyakit-penyakit yang kita duk tahu, penyakit kulit, penyakit yang luar yang kita nampak pada kulit, yang kita nampak pada jasad. Seperti mana penyakit pada Nabi Ayub alaihissalam. Bila mana Nabi Ayub AS, antara benda yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, yang selalu kita kongsikan kepada tuan-tuan, surah Al-Anbiya ayat yang ke-83 dan 84. 83 doa Nabi Ayub AS ketika mana ditimpa penyakit yang mengganggu kualiti ibadat dia. 84 ijabah doa on the spot daripada Allah. Fastajabna lahu fakashafna. Bukan takat Allah Ta'ala ijabahkan doa, tetapi juga Allah Ta'ala memberikan segala benda yang disebutkan sebagai imbalan kepada kehilangan yang dia lalui. Dia bukan takat kena penyakit, binatang ternak dia mati, perkebunan, tempat dia tanam pokok-pokok semuanya mati, anak dia 12 orang mati dalam satu masa. Anak dia 12 orang mati dalam satu masa. Kemudian bila mana dia berdoa pada ayat ke-83 surah Al-Anbiya ini, maka Allah Ta'ala mengijabahkan doa tersebut, dan Allah Ta'ala memberikan ganjaran kebaikan kepada Nabi Ayub alaihissalam dalam keadaan lipat kali ganda. Anak 12 dapat Allah 24 biang kan, buku merah tak larat nak kopi dia tak. Nabi Ayub dapat anak 24. Ini dalam riwayat disebutkan sebab lipat kali ganda, 12 anak meninggal dunia dalam satu masa. Kemudian Allah Ta'ala ijabahkan doa, maka diberikan double. Binatang ternak ada, kemudian dapat balik, harta dia semua dapat balik. Dan asas dia apa dia? Dan ayat 83, bila mana dia mendapat sakit tersebut mengganggu proses dia untuk melakukan ibadat, maka diminta kepada Allah dengan menggunakan kalimah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Dia minta dekat Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kalau tidak minta kepada engkau yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani ini, tak mana lagi aku nak minta supaya penyakit aku ni dapat diangkat dan diubat. Maka Allah Ta'ala jawab on the spot, fastajabna lahu fakashafna, dan Allah Ta'ala berikan kesembuhan dan kebaikan yang berlipat kali ganda. Sebab tu tidak ada satu pun benda yang kita nak boleh compare dengan para Nabi. Nabi Ayub kata Allah SWT diberikan penyakit yang tak ada penyakit macam dia sebelum dia, dan takkan ada orang yang mengalami penyakit macam dia selepas dia. Makna kata the one and only, Paranawe. Maksud dia the only, the best, orang yang betul-betul yang terbaik saja Allah Ta'ala bagi benda tu. Dan orang tu tadi adalah Nabi Ayub AS, dan dia mampu untuk menghadapi lockdown daripada Allah dengan wabak penyakit tersebut, iaitu dengan menyerahkan segala bentuk pengharapan hanya sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, sedang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, kita kena reconstruct, kita kena struktur semula keimanan kita pada hari ini. Bukan takat hanya pada hari ini, esok lusa pun kena structure balik. Setiap malam sebelum tidur kita banyak akan ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ingat balik dosa kita, ingat hutang kita. Baca surah Al-Baqarah 5 ayat terakhir sebagai contoh, ataupun baca Muawwizatain 2 surah, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Kalau gamak tak boleh juga baca Inna A'tayna, kok lapan. Tak boleh juga baca Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Dia ingat mati terus kan. Sebab apa? Bila mana kita nak melakukan ibadat tidur, nak jadikan tidur itu sebagai ibadat yang baik, adalah dengan kita membersihkan diri kita, menghalalkan hutang orang dengan kita, memaafkan semua orang. Bini duduk sebelah pun tak pernah minta maaf kan. Dia duk abang kata bini aku pun tak pernah minta maaf kat aku. Tak perlu tunggu bini minta maaf kita boleh minta maaf kat bini. Kau muka-muka ni minta maaf kat bini tiap hari. Dia bubuh rantai, telan kunci, Ustaz, nak buat macam mana? So sebab tu bila sebut kata ada benda yang kita masih tinggalkan, kuatkan. Tuan-tuan, guru saya pesan, bila main musim Covid ni kita jadi imam, kita akan sebut istau sufufakum farahimakumullah. Betul? Yang jadi imam kita akan sebut penuhkan saf, luruskan saf, rapatkan saf. Dan ada dah ura-ura yang nak menyatakan benda tu unrelevant, benda tu irrelevant lah ni. Pasal apa? Tak rapatkan saf. Masih lagi rapat tuan-tuan. Kita sayu bila mana kita jadi imam, kali belakang kita nak betulkan saf, menitik air mata sebab merindukan Nabi SAW. Acap kali fa idza kana as-salah, bila mana mendirikan salat, Nabi akan memesan kepada para sahabat yang ada di belakang Nabi,
supaya berdiri, penuhkan saf, luruskan saf, rapatkan saf. Tapi hari ini disebabkan oleh kezaliman kita pada diri kita, disebabkan oleh kerakusan kita dalam menilai iman daripada Allah, nikmat terbesar yang Allah Ta'ala bagi kat kita dan kita tak hati nak jaga, Allah angkat benda ni depan mata kita. Allah angkat benda ni depan mata kita. Kita masih hidup, kita nampak, kita tengok, dan kita nak cerita nanti dekat anak-anak kita, kita nak cerita nanti dekat cucu kita. Dan benda ni berlaku dalam keadaan kita masih lagi senantiasa ingat dan ikut apa yang Nabi SAW sampaikan pada kita. Pun begitu Allah Ta'ala angkat juga. Saya pergi masjid baru ni, nak suar tangan salam, muka siapa macam kongkiak tengok kita. Syah tak puas hati. Lepas tu dia main pelan-pelan, ada SOP. Oh SOP, kita tak lama dah tak pergi kuliah kan. Bukan kata lama tak pergi kuliah, kata kita kencin lah dah. Memang tak boleh pergi pun kan. So bila kita pergi ni, jumpa balik AJK, jumpa balik sahabat-sahabat, nak pergi salam, nak pergi peluk, nak pergi cium, oh tak boleh, SOP kan. So benda tu kebaikan dia besar, musafahah. Bila mana kita bersalaman, duduk dalam keadaan kita redha meredai, memang kita minta sungguh-sungguh benda tu jadi dekat kita, dan kita memang nak buat berguguran dosa-dosa daripada celahan jari. Dan benda yang mudah ini, benda yang sebegitu mudah ini Allah Ta'ala angkat daripada kita di saat kita masih lagi boleh tengok. Tuan-tuan, tak rindu ke benda-benda tu? Tak seronok ke benda-benda tu kita boleh buat balik? Justru muhasabah diri. Setiap malam sebelum tabir malam menerpa pada kita, sebelum kita tidur, melabuhkan tirai malam kita yang terakhir, maka sebelum kita melelapkan mata, minta ampun pada Allah. Ada lagi benda dosa yang ada pada diri jiran kita yang kita belum lagi maafkan, yang kita duk berkeli pasal batu peranggan dan sebagainya. Tolong tuan-tuan, tolong. Hidup tak lama mana. Kita mohon maaf dan kita maafkan. Bukan untuk hidup di sini, tetapi di sana. Sebab tu tidak ada bijak sini, dia ada bijak sana. Hang duk bijak sini, orang pijak sana. Boleh faham? Kalau kita duk buat bijak sini, kena pijak di sana. Tapi kalau kita bijak sana, insya-Allah kita tak hirau di atas dunia ni kena pijak di sini ataupun pijak di mana-mana. Sebab kita tahu kita akan beroleh kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian untuk permulaan malam ni. Tajuk kitab kita Ar-Rahiq Al-Makhtum, Sirah. Masih lagi dalam mukadimah awal, dan insya-Allah moga-moga di bulan depan kita akan bersama dalam sambungan kitab kita yang sebenar. Malam ni kitab bukan kitab sebenar lah, malam ni dia punya warm-up insya-Allah. So yang mana ada, hadirkan diri, penuhkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan titik-titik noda dan juga maksiat. Kerana setiap perkara maksiat dia akan melunturkan taat. Walaupun kita duk jaga, tetapi disebabkan maksiat kita ada, dia akan garu kita punya taat sampai hancur habis, tak ada apa. Berketiau kita punya taat, tak ada apa, jelek. Tapi kalau kata kita taat dan dalam masa yang sama kita support dia dengan ibadat, kita senantiasa jaga benda tu, belajar untuk sangka baik dengan semua orang, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi kebaikan yang kita tak sangka. Kalau kata Covid ni pun kita kata tak sangka, Allah boleh bagi satu benda yang lebih tak sangka daripada benda yang kita sedang berhadapan ini, insya-Allah. Moga-moga takat tu dulu perkongsian. Mohon maaf atas keterlanjuran dan sebagainya. Kalau ada kekasaran bahasa tu, geri bicara, terlajak kata, terasa tak mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak pada ujung rambut sampai ujung nyawa. Yang baik semua datang dari Allah, yang kurang juga datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, bersandarkan dari Nabi SAW, ala qadri khairi wa syarri minallah. Kalau ada benda yang baik, mohon tolong lebarkan. Kalau ada perkara yang kurang senang dan sebagainya, mohon tolong kuburkan. Kerana kalam ulama menyebutkan sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa yafudhal mustaghfirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.